Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel YouTube saya Abu Hajar. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas dan bercerita tentang ummati. Apa dia? Saya akan mengambillah isu-isu yang melanda masyarakat Islam sama ada di dalam negara maupun luar negara yang mungkin berlaku pada minggu ini yang memerlukan kepada perhatian kita. Baik, jadi isu yang kita nak bincang dan lihat pada hari ini adalah isu yang berlaku di luar negara. Masihkah kita ingat tentang peristiwa Christchurch di New Zealand satu ketika dulu yang telah mengorbankan ramai masyarakat Islam disebabkan oleh Islamofobia yang telah melanda dunia barat pada hari ini. Dan kita digemparkan lagi sekali pada minggu ni, satu lagi pembunuhan terancang yang dibuat atas dasar kebencian terhadap Islam yang berlaku di negara Kanada. Jadi jom kita tengok sedikit serta berita berkenaan dengan peristiwa ini. Suspek remaja berusia 20 tahun yang melanggar 5 sekeluarga Muslim di Ontario, Kanada didakwa atas 4 tuduhan membunuh dan satu lagi tuduhan cubaan membunuh. Natalie Vetman bagaimanapun tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Jurucakap Polis Paul Wade berkata sebutan kes membabitkan Veltman dilakukan secara maya oleh mahkamah. Bukti diperolehi menunjukkan suspek merancang melakukan serangan terbabit kerana latar belakang agama. Dia bakal dihadapkan semula ke mahkamah Khamis ini. Dalam kejadian semalam, mangsa 5 sekeluarga berhenti di sebuah simpang berdekatan Hyde Park sebelum tiba-tiba dilanggar suspek. 4 mangsa berusia 15 hingga 74 tahun disahkan maut. Manakala mangsa kelima pula, kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun sedang dirawat di hospital kini dalam keadaan kritikal. Keluarga terbabit menetap di Ontario selepas berhijrah dari Pakistan kira-kira 14 tahun lalu. Tragedi serangan ke atas keluarga Muslim di Ontario turut mendapat perhatian penduduk tidak kira bangsa dan agama. Ramai yang hadir meletakkan jambangan bunga di lokasi mangsa terbunuh. Dalam pada itu, Perdana Menteri Justin Trudeau dalam hantaran di akaun Twitternya turut mengutuk serangan terbabit. Beliau juga menyatakan jenayah Islamofobia tidak mempunyai tempat dalam kalangan masyarakat mereka. Turut meluahkan rasa sedih Datuk Bandanya Ed Holder yang menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan juga komuniti Islam di bandar berkenaan. Polis pula dalam kenyataannya menasihati penduduk agar bertenang dan tidak perlu khawatir akan keselamatan mereka, terutama penduduk beragama Islam. Baik, itulah berita yang menyedihkan kita. Sama ada orang bukan Islam pun sedih, apatah lagi kita yang berkongsi agama dengan mangsa yang telah dilanggar dengan sengaja oleh suspek yang baru saja berumur 20 tahun. Ini satu perkembangan yang membimbangkan. Kalau kita tahu, Kanada ni di antara negara yang kita katakan antara negara yang aman, negara yang kita rasa berintegriti tinggilah dalam banyak negara-negara di Eropah. Namun negara Kanada seperti ini pun tidak dapat terlepas daripada kes-kes yang melibatkan Islamofobia ataupun kes-kes yang membunuh dan membenci umat Islam ini. Dunia pada hari ini memang telah menjadi satu ujian yang besar terhadap umat Islam di seluruh dunia. Mungkin kita kat Malaysia ni tidaklah begitu rasa dengan isu-isu Islamofobia ini ataupun isu-isu kebencian terhadap umat Islam kerana kita hidup di negara Islam. Namun inilah cabaran yang melanda saudara-saudara kita di negara-negara yang bukan Islam. Mereka dibenci, mereka dimusuhi, mereka kadang-kadang dinafikan hak-hak mereka atas dasar mereka memeluk agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-120. Jadi semua orang bolehlah mengambil Quran masing-masing dan melihat mushaf pada surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang ke-120 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang bermaksud, kalau kamu beroleh kebaikan,
kemenangan maupun kemakmuran, maka dia akan menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka gembira dengannya. Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak membahayakan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Daripada firman Allah tersebut, kita tahulah bahawa inilah realiti yang kita perlu hadapi. Bahawa kita umat Islam akan sentiasa dibenci, akan sentiasa diuji. Malah bila mana berlakunya musibah-musibah sebegini, ada sekelompok manusia yang akan berdiam diri, ada sekelompok manusia yang akan melihat sebelah mata sahaja, menyebabkan kita ni terus ditindas dan terus dinafikan hak-hak kita, walaupun oleh mereka-mereka yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Namun bila kata melibatkan umat Islam di Palestin, di Rohingya maupun di seluruh dunia, maka hak-hak kemanusiaan ini telah dinafikan hanya kerana kita ni memeluk Islam. Dan bagi saya, apa yang berlaku pada hari ini, nasib-nasib yang berlaku kepada umat Islam di seluruh dunia pada hari ini, bukanlah disebabkan kekuatan ataupun musuh-musuh kita ataupun orang-orang yang membenci Islam ini ramai, maupun mereka ini ada kekuatan yang sangat besar. Tidak. Apa yang berlaku kepada kita hari ini adalah disebabkan oleh kita sendiri yang lemah. Umat Islam sendiri yang dilanda kelemahan ataupun dilanda masalah yang menyebabkan orang-orang yang tidak suka kepada Islam dapat mengambil peluang. Ini disebut oleh Nabi SAW ketika mana Nabi bercerita dengan para sahabat bahawa di akhir zaman nanti umat Islam ini akan dikerumi, akan dimakan, seolah-olah akan dibuli begitu dahsyat. Maka sahabat tanya, adakah mereka ini kerana umat Islam ketika itu tidak ramai? Tidak, mereka ramai. Tetapi mereka ada masalah pada jiwa mereka, iaitu mereka diserang penyakit wahan. Apa dia itu? Penyakit yang cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Walhal inilah yang menjadi kualiti yang ada pada umat Islam sebelum ini, yang menyebabkan mereka begitu dihormati dan ditakuti untuk dibuli oleh mereka-mereka yang memusuhi Islam. Jadi ayuhlah sama-sama kita bersama-sama melakukan usaha ini, usaha untuk meletakkan Islam ini kembali kepada tempat yang sepatutnya, tempat yang tertinggi. Bagaimana? Islahlah diri kita, perbaikilah diri kita, dan wad'u ghairak, dan ajaklah orang lain untuk bersama-sama dengan kita menjadi manusia yang lebih baik dan taat kepada Allah. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau rasa ia bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga share. Dan bagi sesiapa yang berminat untuk join Quranic Circle ataupun Usrah Online, boleh tekan link yang saya akan sertakan di bawah. Jadi itu saja. Saya Abu Hajar dan terima kasih.